Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kita dalam sesi PDPR. Sesi PDPR bersama dengan Ustazah untuk subjek Pendidikan Syariah Islam untuk tahun ni. Sudah lama tak jumpa. Okey, ni hari ni kita akan belajar melalui alam ayam. Okey, untuk bahagian yang pertama kita akan belajar tentang nanti kita tengok tentang apa bahagian yang pertama, bahagian ayat hukum. Ayat hukum. Tajuk yang pertama yang kita akan belajar ialah tentang menjauhi riba. Apa itu riba? Jadi hari ni awak akan tahu kamu akan tahu apa itu riba. Tengok bahayanya riba. Bahayanya riba. Ini adalah berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat daripada ayat 278 sampai ayat 280. Dalam ayat ni apa yang Allah suruh? Apa tuntutan hukum yang kamu kena faham? Yang pertama, Allah kata orang yang beriman dia kena meninggalkan riba. Orang yang beriman dia kena tinggalkan riba. Dia kena hapuskan dosa-dosa dia yang dulu. Kalau dia dah langgar perintah Allah, dia kena bertaubat. Sebab Allah kata, siapa yang makan riba, dia dah isytiharkan peperangan. Dengan Allah, dengan siapa? Dengan Allah. Yang kedua, tuntutan yang kedua. Yang pertama tadi, orang yang bertakwa, dia kena tinggalkan riba. Itu tuntutan daripada ayat ni yang pertama. Yang kedua, orang yang bertaubat, Allah akan ampunkan dosa ni. Lepas tu mereka boleh mengambil harta modal mereka. Maknanya duit yang awal dia, yang dia buat modal tu. Yang ketiga, jika ada orang yang berhutang, orang berhutang kita dalam kesempitan, kita kena bagi dia masa. Bagi dia masa untuk dia nak bayar hutang tu. Ataupun sedekahkan je hutang tu kalau kita rasa orang tu tak mampu nak bayar dan kita berkemampuan. Seterusnya. Tadi tentang tuntutan daripada ayat ni. Seterusnya kita tengok sebab nuzul. Setiap bila kita belajar ayat hukum, mesti ada sebab nuzul yang awak kena tahu, yang kamu kena tahu. Yang ini macam mana kisahnya? Ibnu Abbas kata, daripada riwayat Ibnu Abbas, kata Bani Amru minta izin daripada Gubernur Mekah. Dia nak minta izin sebab Bani Amru ni nak pergi ambil sakit baki harta riba daripada Bani Mughairah. Setelah riba tu diharamkan sebab dia ada riba ni, ada harta riba pada Bani Mughairah. Jadi Bani Amru ni minta izin nak pergi ambil. Lepas tu minta izin lah dengan Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, minta izin. Turunlah ayat ni. Jadi kamu kena ingat kat sini apa dia nak kena ingat kat sini dalam sebab nuzul ayat ni. Nama siapa? Nama riwayat dari siapa? Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas. Daripada siapa yang nak pergi ambil tu? Bani Amru. Bani Amru ni nak pergi ambil. Lepas tu daripada Bani siapa? Yang nak pergi ambil tu Bani Amru. Daripada Bani Mughirah. Yang setelah riba tu diharamkan. Ini kisahnya. Macam mana sebab turun ayat ni. Macam mana pula kaedah istinbat hukum? Untuk ingatkan balik saya nak ingatkan balik apa dia kaedah istinbat hukum. Maksud dia apa? Asas ingat tak balik apa dia? Kita pernah ajar dah tahun lepas kan? Apa dia? Kaedah istinbat hukum maksud dia apa? Kaedah ataupun cara macam mana satu-satu hukum tu ditetapkan. Macam mana satu-satu hukum tu ditetapkan berdasarkan ayat yang turun. Sekarang cuba tengok. Ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan lafaz apa? Zaru. Dalam surah Al-Baqarah tu ayat 278-280 kamu tengok balik ada perkataan zaru. Maksudnya fi'il amar yang menunjukkan perintah wajib. Perkataan zaru ni fi'il amar yang menunjukkan perintah wajib. Wajib apa? Wajib meninggalkan amalan riba dalam harta. Sebab itulah wajib membersihkan harta daripada sebarang unsur yang mengandungi riba. Inilah cara kaedah istinbat hukum daripada ayat zaru.
ataupun daripada lafaz zaru. Okey, ni saya nak kena hafal ni. Ni kena hafal, ni kena hafal. Mesti sama. Okey Alamak. Okey seterusnya. Tengok contoh riba. Apa dia riba? Kan? Nanti sebelum kamu tahu apa dia riba tu, cuba kamu tengok dulu apa dia contoh-contoh riba yang berlaku lah, yang boleh berlaku riba dalam kehidupan seharian kita ni. Contohnya pertukaran mata wang dalam forex online. Orang yang masuk pelaburan saham online tu, forex ada ada yang okey, ada yang tak okey. Ada yang ada riba, ada yang apa? Yang tak ada riba, yang ada riba. Okey, insurans konvensional pun ada juga. Okey, lepas tu jual beli emas secara tangguh, maknanya secara hutang. Tu pun dikira riba sebab emas tu dia ada harga turun naik. Kan? Okey. Sekarang ni kita tengok riba al-buyu'. Jenis riba. Jenis riba ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Riba al-buyu' dan juga riba ad-duyun. Kamu tak pernah tengok kan? Tahu riba tapi tak pernah ambil tahu ada berapa bahagian apa semua kan. Okey, jadi sekarang kamu belajar. Belajar riba tu ada berapa bahagian. Riba tu ada dua bahagian. Yang pertama riba al-buyu'. Apa maksud riba al-buyu'? Maksud dia riba jual beli. Okey, dalam riba al-buyu' ni apa dia? Riba an-nasa'. Okey, itu pertama. Yang kedua riba al-fadli. Okey. Riba al-fadli. Okey, ni untuk riba al-buyu'. Okey, lepas tu yang keduanya riba ad-duyun. Apa riba ad-duyun? Riba ad-duyun ni riba hutang piutang. Yang melibatkan wang. Okey, kalau riba al-buyu' ni dia melibatkan jual beli. Dalam jual beli. Okey, cuba awak tengok. Kamu tengok dalam riba ad-duyun ni apa dia? Dia ada dua juga. Riba al-jahiliyah. Okey, riba al-qard. Ni tengok pasangan dia. Okey, cuba tengok ni. Ini lebih jelas. Riba ada dua jenis. Satu riba ad-duyun, satu lagi riba al-buyu'. Okey, riba al-qard. Ni untuk ad-duyun. Sorry. Okey, riba al-buyu' tadi ada dua kan? Riba jual beli. Melibatkan barang, pertukaran barang. Okey, ni riba ni dia ada dua. Satu dia terbagi dua. Satu riba an-nasa', satu lagi riba al-fadl. 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 Okey, yang kedua, bahagian riba yang kedua riba ad-duyun. Riba ad-duyun ni terbahagi juga pada dua. Riba al-qard dan juga riba al-jahiliyah. Okey, cuba tengok balik. Okey, cuba tengok apa jenis riba an-nasa'. Riba an-nasa' ni apa dia? Pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi lain yang mempunyai ilah yang sama secara bertangguh. Maknanya pertukaran barang dengan barang tapi macam tak terus dapat. Ini riba. Maknanya kita nak dapatkan sesuatu, kita tukar dengan barang sesuatu tapi tak terus dapat. Maknanya kena ada tempoh lain pula. Tu kita panggil riba an-nasa'. Nanti awak akan faham lagi. Okey, seterusnya contohnya kita beli emas kan, kita bertangguh, kita berhutang. Lepas tu sama ada kita berhutang dulu ataupun kita dah bayar tapi emas tu tak dapat. Kan, dapat kemudian. Ataupun emas dah dapat tapi kita bayar kemudian. Ni pun riba. Riba dalam jual beli. Nama dia riba an-nasa'. Okey, faham Okey, yang kedua riba al-fadl. Okey, ini adalah pertukaran antara barang ribawi. Ribawi ni barang riba lah. Yang sama jenis dengan kadar atau pertukaran yang berbeza. Tukar barang yang sama. Tapi jenisnya lain. Kualiti dia lain. Nilai dia lain. Contohnya yang bagi kat sini beras. Okey, 10 kg beras biasa tukar dengan 5 kg beras basmati. Dari segi beras samalah beras tapi dari segi kualiti lain. Sebab beras basmati lebih mahal.
Okey, sebab tu dipanggil riba. Tak boleh. Okey, ni riba al-fadl. Faham? Okey, lepas tu riba ad-duyun, yang bahagian yang kedua. Yang ni melibatkan wang, hutang piutang, orang meminjam. Antara yang peminjam dengan orang yang memberi pinjam. Ni lebih kepada orang yang memberi pinjam lah. Okey, juga ada dua bahagian. Okey, yang pertama riba al-jahiliyah. Iaitu sesuatu penambahan daripada hutang yang asal kerana berlaku penangguhan tempoh masa bayaran. Okey, contohnya inilah Ahmad ni dia pinjam duit apa ni 1,000 kan kepada siapa? Mahmud. Dalam tempoh masa contohnya 5 bulan. Tapi jika melebihi tempoh tu dia kena denda. Maknanya kalau lepas 5 bulan dia tak boleh bayar, dia kena denda. Maknanya wang yang dipinjam tu akan berganda. Dari 1,000 jadi 1,200. Itulah adalah riba. Panggil riba apa? Riba apa? Riba jahiliyah. Okey, lepas tu yang kedua untuk riba ad-duyun, riba al-qard. Riba al-qard ni suatu pengambilan manfaat atau penambahan tertentu yang disyaratkan kepada penerima hutang. Dia ambil manfaat. Okey, contoh dia macam ni. Okey, contohnya Ahmad dia pinjam duit. Berapa dia pinjam? Pinjam 1,000. Kepada siapa? Mahmud tadi. Lepas tu dia letakkan syarat. Dia kata mesti pulangkan sebanyak 1,200. Lebihan 200 tu dia riba lah. Apa beza dengan yang al-jahiliyah? Al-jahiliyah tu dia cakap kalau 5 bulan tak bayar, naik. Maknanya ada bunga. Kan? Okey, tapi kalau yang al-qard ni dia dah tetapkan dah awal-awal. Engkau nak pinjam dengan aku 1,000. Okey, tapi kena bayar 1,200. Okey ya. Ni yang berlaku pada bank. Ni yang saya kata bank konvensional. Kalau bank Islam tak ada. Kalau bank kita awal-awal kita pinjam memang dah ada dah. Kita pinjam 1,000, memang kita kena bayar lebih daripada 1,000. Okey, tu adalah dipanggil riba. Okey. Sekali lagi riba ni terbahagi kepada dua. Riba al-buyu' dengan riba ad-duyun. Al-buyu' riba yang melibatkan jual beli. Okey, lepas tu riba ad-duyun ni yang melibatkan hutang, pinjaman, melibatkan duit. Okey, riba al-buyu' ada dua. Satu an-nasa', satu al-fadl. An-nasa' ni apa tadi? An-nasa' tadi yang beli barang sama ada dapat dulu ataupun dapat kemudian, ataupun barang dah dapat tapi kita tak bayar lagi. Okey, kalau al-fadl tukar benda yang sama tapi dari segi kualiti, dari segi nilai berbeza. Maknanya ada lebih, kan? Okey. Lepas tu ad-duyun, hutang piutang tadi. Okey, kalau al-jahiliyah, okey, engkau engkau lebih pada 5 bulan kau pinjam, kan? Tak dapat bayar, naik 200. Pinjam 1,000 jadi 1,200. Okey, kalau riba al-qard awal-awal dah cakap dah. Kau nak pinjam 1,000, kau kena bayar 1,200. Ni alung. Kalau ini riba al-jahiliyah ni macam alung. Awak tak boleh bayar, kamu tak boleh bayar 5 bulan, naik. Lepas bulan yang ke-6 naik. Bulan yang ke-7 dia naik. Untuk kadang pinjam 1,000 boleh jadi sampai 10,000. Ni kata alung. Okey. Ni contoh lah. Contoh lazim riba. Okey, contoh dia apa? Nanti saya sambung pada video yang seterusnya. Sebab kalau lama sangat nanti kesian awak nak data, nak download lambat. Okey, nanti kita sambung yang contoh lazim riba untuk video yang kedua. Okey, nanti kita